Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, ahlan wa sahlan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa majjada wa addama wa karrama wa kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'athu insya Allah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allamu wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad dalalata ila khair wad du'a al huda ibtigha qurbihi wa thawabihi mardati ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi Allah masih lagi mengumpulkan kita pada malam yang mulia ini, insya-Allah, untuk kita sama-sama duduk dalam majlis ilmu, sama-sama kita meluangkan masa yang terluang ini untuk perkara kebaikan. Alhamdulillah, banyak kita tengok kelas-kelas yang sekarang orang dah buatkan live di musim PKP ini. Alhamdulillah, buka saja di Facebook ataupun maupun di YouTube maupun di mana-mana platform, di Instagram, banyak kelas-kelas agama, kelas-kelas yang membawa kepada kebaikan yang boleh kita join, yang boleh kita luangkan masa kita. Kerana waktu sekarang ini adalah waktu untuk kita beruzlah, waktu yang Allah telah tetapkan bagi kita untuk kita fokuskan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu untuk kita muhasabah diri kita, lihat apakah yang kurang dari segi ibadah kita, lihat apa yang kurang dari segi akidah kita, lihat apa yang kurang dari segi akhlak kita, dan mana-mana kelas yang diadakan dalam platform tersebut, bolehlah kita join dan kita penuhi masa kita. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada malam ini tak banyak yang saya nak sampaikan, cuma sebagai tatimah lah, sebagai penyempurnaan
bagi perkongsian kita pada dua kelas yang telah berlalu. Dua kelas yang telah berlalu kita telah bincangkan tentang perihal adab di masjid, adab bagaimana kita ketika masuk masjid, ketika dalam masjid, dan bagaimana kita ingin keluar daripada masjid. Dan kita telah bincang kepada dua kelas yang lepas, dan bagi saya tak sempurna kalau kelas tentang adab di masjid itu kita tak sempurnakan dengan kita bicarakan sedikit tentang adabul i'tikaf. Adab ketika mana kita i'tikaf. Al-i'tikaf ini salah satu ibadah yang boleh kita lakukan hanya di masjid. Salah satu ibadah yang boleh dilakukan di masjid, yang mana i'tikaf ini, i'takafa ya'takifu ini berasal daripada maksud dari segi bahasanya adalah luzumus syai' walau syarran. Maksudnya kita menetapi sesuatu perkara, maka dipanggil i'tikaf. Tetapi maksud yang dikehendaki oleh para fuqaha, al-i'tikaf bermaksud apa? Kita duduk di dalam masjid dengan niat i'tikaf dengan beberapa waktu. Dan i'tikaf ini ada syarat-syaratnya, ada perkara yang membatalkan i'tikaf, ada rukun-rukunnya, dan hukumnya adalah sunat muakkad. I'tikaf ini hukumnya adalah sunat muakkad, yang mana Nabi SAW sentiasa beriktikaf. Ini kerana yang pertama memang Nabi ingin cari pahala, yang kedua memang rumah baginda SAW, hujrah ataupun biliknya bersebelahan saja dengan masjid baginda SAW. Maka hukumnya i'tikaf adalah sunat muakkad, dan lebih-lebih lagi dituntut ketika mana masuknya bulan Ramadan, dan lebih-lebih lagi dituntut apabila masuknya ke 10 akhir Ramadan. Ada pendapat dalam mazhab yang lain yang mengatakan i'tikaf tidak sah melainkan pada bulan Ramadan. Dan juga ada pendapat yang mengatakan bahawasanya i'tikaf hanya boleh dilakukan di masjid jami'. Sedangkan kita dalam mazhab Syafi'i, i'tikaf boleh dilakukan dalam mana-mana masjid. Jadi disebut mana-mana masjid bererti mana-mana tempat yang telah diwakafkan untuk menjadi masjid. Walaupun sebenarnya namanya adalah surau ataupun musalla, tetapi selagi mana pewakaf ataupun pemilik tanah itu mewakafkan tanah tersebut untuk menjadi masjid, maka sahlah kita beriktikaf padanya. Itu pendapat yang mu'tamadlah dari mazhab Syafi'i, mengatakan bahawasanya al-i'tikaf dan juga solat tahiyatul masjid hanya sah jika dilakukan di masjid. Yang masjid ini adalah satu tempat yang dikhususkan dan diwakafkan tanahnya untuk menjadi masjid, untuk menjadi rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di tempat kita ini, orang bezakan di antara masjid dan surau kan. Masjid itu adalah tempat yang dilakukan sembahyang Jumaat, dan surau adalah tempat yang tak dilakukan solat Jumaat. Tapi dalam kitab fuqaha, para fuqaha mentakbirkan tempat yang dilakukan solat Jumaat itu dipanggil masjid jami'. Dan tempat yang tak didirikan sembahyang Jumaat dipanggil masjid yang biasa sahaja. Masjid dengan masjid jami'. Tapi di istilahat kita orang Melayu ataupun orang Malaysia ini, masjid ini adalah yang hanya digunakan untuk solat Jumaat, dan surau pula adalah perkara yang ataupun tempat yang tak digunakan untuk solat Jumaat. Maka adakah boleh, kalau ada orang tanya, adakah boleh kita beriktikaf dan solat tahiyatul masjid di dalam surau? Maka itu sebenarnya kembali kepada niatul waqif, kembali kepada niat tuan tanah tersebut. Kalau tuan tanah itu memang mewakafkan tanah tersebut untuk menjadi masjid, maka tak kisahlah dinamakan surau ke, dinamakan musalla ke, maka dia tetap hukumnya hukum masjid. Maka boleh beriktikaf dan boleh solat tahiyatul masjid. Maka sebab itulah kadang-kadang kita masuk ke surau, dah tersiap terpampang tulisnya nawaitul i'tikaf, niat i'tikaf di dalam surau, sedangkan itu surau. Maka itu menunjukkan tuan bagi tanah tersebut telah mewakafkan tempatnya untuk menjadi masjid, tetapi hanya pada namanya sahaja itu nama surau, kerana tak didirikan padanya masjid, tak didirikan padanya solat Jumaat. Bahkan kalau kita mewakafkan sebahagian daripada rumah kita sendiri, dalam rumah kita sediakan satu bilik yang kita wakafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat itu adalah tanah kita lah, bukan tanah orang lain. Pemilik tanah sendiri yang mewakafkan satu bilik menjadi masjid, maka bolehlah kita gunakan bilik tersebut untuk kita i'tikaf, dan sah padanya untuk kita dirikan solat tahiyatul masjid. Dan orang yang mendirikan masjid, kata Nabi SAW, Allah akan dirikan baginya rumah di dalam syurga. Termasuk dah dalam mendirikan masjid, walaupun sebesar mana pun tanah tersebut, jika dia dah wakafkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka selepas itu dia tak boleh dah ambil dah tanah itu balik untuk dia jual, untuk dijadikan benda lain, tak boleh dah, sebab dia dah wakafkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan para ulama dalam mazhab kita dan juga dalam mazhab lain juga
lebih bersikap terbuka pada iktikaf ini. Ada pendapat yang mengatakan jika ada sesuatu ruang dalam rumah kita yang kita gunakan khusus untuk kita mengingati Allah, khusus untuk kita bersolat, khusus untuk kita mengaji. Contohnya dalam bilik kita sediakan satu tempat ruang yang khusus yang mana tak dibuat melainkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pendapat, walaupun bukan pendapat muktamad dalam mazhab kita, mengatakan boleh kita beriktikaf pada tempat tersebut dan sah iktikaf pada tempat tersebut. Maka pendapat ini boleh kita gunakan terutamanya pada musim PKP ini yang ramai daripada kalangan kita dihalang daripada hadir ke masjid, dan juga boleh digunakan bagi ibu-ibu, isteri-isteri, wanita-wanita yang suka untuk beriktikaf tetapi tak mampu untuk pergi ke masjid. Maka dia boleh khususkan satu tempat dalam rumahnya untuk dia khususkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pendapat muktamad memang tidak boleh. Tetapi ada pendapat, ada qaul daripada setengah-setengah ulama, dan qaul ini sangat kuat di sisi mazhab yang lain, mengatakan boleh bahawasanya kita nak iktikaf di satu tempat yang kita khususkan, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dapat pahala iktikaf. Tapi kalau kita nak ikut pendapat jumhur ataupun pendapat muktamad, tidak boleh, tidak sah. Tetapi ianya boleh digunakan, boleh digunakan selagi mana kita masih lagi tidak keluar daripada pendapat imam para mazhab. Baik, insya-Allah. Maka segala niat yang kita bincangkan tentang niat ketika dalam masjid itu, kita kena praktiskan, kita kena amalkan ketika mana kita iktikaf. Dan iktikaf ini adalah ibadahnya hanyalah iktikaf ini adalah ibadah yang berbentuk kita duduk sebentar di dalam masjid. Dikatakan syarat sekurang-kurang iktikaf adalah qadar tama'ninah solah. Sebanyak mana kita diwajibkan untuk berhenti ketika mana bergerak daripada rukun ke rukun dalam solat, sekadar subhanallah, maka itu kadar paling pendek ketika mana kita iktikaf. Bermaksud, seseorang yang masuk daripada pintu masjid dan keluar ke pintu masjid yang lain tanpa dia berhenti dalam masjid, maka tidak dikira iktikaf. Kerana iktikaf ini perlu ada mukuf, perlu ada berhenti tetap sebentar di dalam masjid untuk mendapatkan pahala iktikaf. Dan perlu kepada niat. Barang siapa yang masuk masjid dan duduk dalam masjid, selama mana pun dia duduk dalam masjid tanpa dia niatkan iktikaf, maka tidak akan dapat pahala iktikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Antara niat yang diletakkan oleh para ulama adalah nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka adab yang pertama yang ingin saya bincangkan pada malam ini adalah berkenaan dengan niat iktikaf. Maka iktikaf ini perlu kepada niat. Orang yang tak niat iktikaf, walaupun dia berada dalam masjid, maka dia tak dapat pahala iktikaf. Sedangkan Nabi SAW kata, man i'takafa qadara fawaqin naqah faka'annama a'taqa raqabah. Barang siapa yang beriktikaf selama perahan, maknanya selama waktu dia tu lama mana? Selama fawaqin naqah ni waktu orang memerah susu unta. Lama mana orang akan memerah susu unta? Katakanlah 10 minit waktu untuk dia perah susu unta. Maka barang siapa yang iktikaf selama waktu perahan susu unta tadi, maka seakan-akan dia telah membebaskan seorang hamba. Seakan-akan dia telah faka'annama a'taqa raqabah, wa fi riwayatin faka'annama a'taqa nasmah. Seakan-akan dia telah membebaskan seorang hamba. Maka membebaskan seorang hamba ni satu pahala yang besar dan satu ibadah yang tak mampu kita nak buat pada waktu sekarang ini kerana dah tak ada hamba. Tapi kita boleh mendapatkan pahala membebaskan hamba dengan kita beriktikaf sekadar waktu perahan susu unta. Fawaqin naqah. Qadara fawaqin naqah faka'annama a'taqa raqabah. Maka perlu kepada niat. Iktikaf ini perlu kepada niat. Dan iktikaf ini kata para ulama, kalau kita hanya niat nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, saja aku i'tikaf kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita hanya akan mendapat pahala i'tikaf qadar tama'ninah solat. Maknanya, kita kata tadi, i'tikaf tidak akan sah melainkan bila dia berhenti duduk dalam masjid sekadar subhanallah. Dan kalau dia hanya i'tikaf, nawaitul i'tikaf, saja aku i'tikaf kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia hanya akan dapat pahala i'tikaf sekadar yang paling kurang. Itu pendapat dalam mazhab kita, walaupun sebenarnya tidak. Maka ulama menyarankan kita untuk kita berniat i'tikaf supaya kita keluar daripada khilaf semua ini,
untuk kita i'tikaf, nawaitul i'tikaf muddah iqamati fihi. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddat iqamati fihi. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini selama mana aku berada dalam masjid ini. Bermaksud kita berniat bahawasanya, ya Allah, aku duduk dalam masjid ini, selama mana aku dalam masjid, aku beriktikaf kepada kamu. Sangkut Tak tahu kenapa sangkut. Jelas ke video? Okey je. Okey kot. Tak jelas Kenapa ada yang jelas dan tak jelas? Baik. Saya ulang balik lagi sekali. Kita katakan bahawasanya i'tikaf ini berhajat kepada niat. I'tikaf berhajat kepada niat. Dan niatnya adalah nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Sahaja aku i'tikaf kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi ulama sangat menyarankan kita untuk kita niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddah iqamati fi hadzal masjid. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini selama mana aku berada dalam masjid. Maknanya kita akan dapat pahala i'tikaf bermula daripada kita niat sehinggalah kita keluar masjid. Dan antara adab juga dalam kita i'tikaf adalah kita terus niatkan i'tikaf setelah ataupun sejurus kita masuk ke dalam masjid. Jangan kita tunggu duduk dalam masjid baru kita nak niat i'tikaf. La. Untuk kita, bagi orang yang nak cari kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, yang nak merebut pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, masuk masjid sahaja, selepas dia baca bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, Allahumma firli dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Selesai sahaja dia baca bismillah, pujian kepada Allah, selawat dan juga baca doa masuk masjid, dia terus nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddah iqamati fi hadhi. Muddat iqamati fihi. Sahaja aku i'tikaf dalam masjid ini selama mana aku berada dalamnya. Maka dia tak akan merugikan waktu daripada pintu masjid sehingga dia duduk, dia dah dapat pahala i'tikaf. Maka itu bagi orang-orang yang nak rebut peluang yang Allah berikan, nak rebut pahala Allah Subhanahu Wa Taala, dia terus niatkan i'tikaf selepas dia masuk masjid. Tapi jangan niat sebelum masuk masjid, sebab i'tikaf ini tidak akan sah melainkan setelah dia berada dalam masjid. Dan satu cara lagi untuk kita tambahkan pahala disebutkan dalam kitab Busyra Karim, syarah bagi Muqaddimah Hadramiyah, bahawasanya boleh bagi kita untuk nazarkan kita punya i'tikaf. Kita nazarkan kita punya i'tikaf. Nazar ni apa? Nazar ni ibarat kita berjanji kita akan buat sesuatu perkara. Sama ada kita ikatkan dengan perkara yang lain ataupun tanpa ada ikatan mana-mana perkara yang lain. Contohnya dia kata, aku bernazar, aku bernazar nak i'tikaf dalam masjid sekian-sekian. Tetapi nazar ini berhajat kepada lafaz. Perlu lafazkan dengan lidah dia. Perlu dia dengar dengan diri dia. Bukan dalam hati sahaja. Nazar ini perlu kepada lafaz. Perlu kepada niat yang dilafazkan. At-talaffuz bin niyah huna wajib. Menjadi rukun bagi rukun nazar, hendaklah dia mengucapkan dengan lidah dia. Bukan sekadar dalam hati sahaja. Berbeza dengan niat ibadat-ibadat yang lain. Taib. Maka kalau dia nazarkan niat i'tikaf, maka bila dia masuk masjid dan dia i'tikaf dengan apa yang dinazarkan tadi, maka dia akan dapat pahala i'tikaf yang wajib. Dan pahala ibadah yang wajib melebihi pahala ibadah yang sunat, melebihi 70 kali ganda. Paling-paling kurang melebihi sebanyak 70 kali ganda ibadah yang sunat. Maka cara untuk kita maksimumkan kita punya pahala i'tikaf adalah dengan kita nazarkan kita punya i'tikaf. Sebelum kita masuk masjid, kita niat nazar dahulu. Saja aku nak bernazar, aku nak i'tikaf dalam masjid ini. Tapi jangan terlupa. Jangan sampai bila masuk masjid terlupa dah nak niat i'tikaf. Kerana sekarang kita dah menazarkan untuk diri kita, maka wajib ke atas kita untuk berniat i'tikaf. Maka dalam masalah nazar ini juga perlu berhati-hati. Takut-takut dia semangat sangat nak bernazar, tiba-tiba masuk masjid terlupa. Maka dia wajib untuk dia qada dia punya nazar itu. Jadi wajib ke atasnya i'tikaf. Tetapi pahalanya lebih banyak daripada pahala orang yang beriktikaf tanpa nazar. Tapi ketika mana dia nak beriktikaf, dalam masjid itu dia kena sebutkan, sahaja aku i'tikaf yang wajib ke atas aku. I'tikaf yang fardu. Bukan i'tikaf yang biasa. Itu hanyalah cara untuk kita gandakan kita punya pahala dalam i'tikaf. Kerana i'tikaf ini satu ibadah yang sangat-sangat senang. Sekadar dengan niat sahaja kita dapat pahala. Selagi mana kita duduk dalam masjid, maka pahala berjalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan iktikaf ini tujuan utamanya adalah untuk kita sama-sama berkumpul dalam satu rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita kumpulkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iktikaf ini perlu kepada adab-adabnya, dan segala adab yang saya sebutkan dalam masjid pada dua kelas yang lepas itu kena kita praktiskan, kena kita amalkan ketika mana kita iktikaf. Cuma iktikaf ini adalah satu cara untuk kita gandakan pahala kita ketika mana kita berada di dalam masjid. Maka itulah kita kata adab yang pertama. Hanya hari ini ada dua adab sahaja dalam iktikaf ini. Yang pertama, kita niatkan terlebih awal. Terus kita bersegera untuk niat selepas kita masuk masjid. Itu yang pertama. Dan kita niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddah iqamati fihi. Saja aku i'tikaf dalam masjid ini selama mana aku berada dalam masjid ini. Itu yang kedua. Cara yang ketiga adalah kita nazarkan kita punya niat i'tikaf. Sebelum kita masuk masjid, kita niat dulu nazar. Aku bernazar nak i'tikaf dalam masjid ini. Selepas masuk masjid, kita niatkan i'tikaf kita. Dan jangan lupa sebutkan niat yang wajib. Saja aku i'tikaf fardu aku. I'tikaf yang wajib ke atas aku. Maka itu akan mendapatkan pahala iktikaf yang wajib. Dan pahala ibadah yang wajib akan melebihi pahala ibadah yang sunat sebanyak 70 kali ganda paling-paling kurang. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua yang kita hendaklah kita sentiasa lazimkan diri kita ketika mana kita berada dalam masjid, ketika mana kita berada di dalam iktikaf, hendaklah kita dawamuz zikir. An yadumaz zikr. Kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mengingati Allah dengan hati dahulu, yang pertama. Yang kedua dengan lisan. Yang penting adalah hati kita sentiasa hadir dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana kita iktikaf. Bukan tujuan iktikaf masuk dalam masjid yang iktikaf lepas tu sembang kosong dengan kawan-kawan, ataupun bercakap perkara-perkara yang tidak ada faedah dalam masjid. Itu perkara yang boleh merosakkan kita punya ibadah. Tapi tujuan kita iktikaf ini adalah kita letakkan diri kita di tempat tidak ada gangguan, tidak ada kacau, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya adalah untuk kita bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk dengan jemaah-jemaah yang lain untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan iktikaf. Maka adab yang paling penting ketika mana kita iktikaf adalah kita sentiasa letakkan Allah dalam hati kita, sentiasa ingat Allah dengan hati kita. Yang kedua, kita sebut Allah dengan lisan kita. Buatlah perkara yang lain, mengaji Al-Quran ke, solat sunat ke, tak? Hadir ke majlis ilmu ke, yang penting kita bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah yang akan memberi buah, memberi efek kepada diri kita setelah kita keluar masjid. Barulah kita keluar masjid, kita dapat menyelesaikan kita punya semua urusan di luar masjid dengan tenang. Dan tidak ada dah kerisauan, keresahan di luar masjid sebab kita dah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam masjid. Kata Syekh Umar bin Makhramah, kun wahid lil wahid. Jadilah kamu satu kepada yang satu. Apa maksudnya? Kun wahid lil wahid. Jadilah kamu yang satu kepada yang maha satu. Bermaksud bila kita dalam iktikaf, dalam masjid, kita hendaklah mengosongkan hati kita dan kita hanya dari diri kita sahaja, dan kita jadikan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita lupakan segala perkara-perkara yang tak berkait, lupakan segala perkara-perkara dunia untuk sebentar ini, untuk kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam Al-Quran menyebutkan bahawasanya sifat-sifat orang mukmin ini apabila dibaca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila disebutkan padanya nama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan berasa takut. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang-orang mukmin itu apabila dia disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, apabila disebutkan nama Allah, maknanya dia dengar nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka akan berasa gemetar, hati mereka akan merasa takut. Itu bila dia disebut nama Allah. Apatah lagi kalau dia sendiri yang sebut nama Allah, lebih-lebih lagi takut, lebih-lebih lagi gerun, kerana dia sendiri yang menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, idza dzukirullah, maknanya jika disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, wajilat qulubuhum, hati mereka akan berasa takut. Dalam ayat yang kedua pula, Allah menyebutkan bahawasanya sifat orang mukmin itu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya orang yang beriman itu hati mereka akan tenang dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sungguhnya dengan mengingati Allah, hati kita akan tenang. Kalau kita bandingkan dua ayat ini, bagi orang yang tidak belajar, bagi orang yang tidak ada guru, bagi orang yang tidak mempunyai ilmu ataupun kurang bertalaqi, dia akan nampak ada percanggahan daripada ayat ini.
Kerana ayat yang pertama Allah katakan orang yang beriman itu jika disebut nama Allah akan rasa takut. Ayat yang kedua Allah mengatakan sungguhnya orang yang beriman bila ingat Allah dia akan rasa tenang. Maka sifat takut dengan sifat tenang itu adalah satu perkara yang berbeza. Betul tak? Yang pertama Allah kata siapa yang ingat Allah, siapa yang disebut nama Allah dia akan rasa takut. Ayat yang kedua Allah katakan orang yang mengingati Allah akan rasa tenang. Macam mana ni? Tadi kata tenang, sekarang rasa takut pula. Macam mana takut dan tenang boleh bersama? Maka seharusnya kita faham bahawasanya apabila seseorang itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat pertama Allah mengatakan idza tuliyat alaihi idza dzukirallahu innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan gementarlah hati-hati mereka. Maka bila kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah pasti kita akan membersihkan hati kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah pasti dia akan berusaha untuk mengosongkan hatinya daripada sifat-sifat mazmumah. Dia akan buang riak, dia akan buang ujub, dia akan buang takabur. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk dia kosongkan hati dia, bersihkan hati dia daripada sifat-sifat mazmumah. Kerana apa? Kerana dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia tahu bahawasanya manusia-manusia ini tidak akan selamat di hari kiamat melainkan illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera. Maka mereka pun akan berusaha untuk mengosongkan hati mereka daripada sifat mazmumah. Seterusnya, mereka tak akan berpaling kepada Allah. Mereka hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka takut kepada Allah. Maka apabila mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sudah pasti hilanglah kegundahan, hilanglah keresahan, hilanglah segala kesedihan dalam hati dia, maka timbullah tamakninah yang kita sebutkan pada ayat yang kedua tadi. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang yang beriman itu akan tenang hati mereka bila mereka mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana datang ketenangan ini? Daripada takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takut kepada Allah dengan ketenangan hati itu adalah perkara yang mutalaziman. Maka tidak akan tenang hati orang yang tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang yang tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala tak akan pernah tenang hidupnya. Berdasarkan dua ayat ini Allah dah sebut dah bahawasanya orang yang beriman itu jika disebut nama Allah maka dia akan takut, dan orang yang mengingati Allah akan tenang. Dan takut dan tenang ini adalah satu sifat yang mutalaziman, yang semestinya bersama. Siapa yang takut Allah maka dia akan tenang. Sebab apa? Sebab bila dia takut Allah, dia tak akan takut dah kepada perkara lain. Sebesar mana pun makhluk itu, sebesar mana pun musuh yang dia ada, dia tak akan pernah takut kerana dia ada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akan datanglah sakinah wal waqar wa tamakninah dalam hatinya. Dalam hatinya akan penuh dengan tamakninah, ketenangan, akan penuh dengan kebahagiaan dan rasa tenang kerana dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak akan takut kepada benda lain. Walaupun sebesar mana pun perkara tersebut, dia tak akan takut. Tetapi barang siapa yang tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan sentiasa diselubungi dengan perasaan takut, walaupun daripada perkara sekecil-kecil perkara sekalipun. Itu bagi siapa yang tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka takut kepada Allah adalah kunci kita punya kejayaan dalam hidup ini. Takut kepada Allah adalah kunci kepada ketenangan. Sebab itulah kata para ulama, man khafa minal asad ataupun man khafal asad haraba minhu. Siapa yang takut daripada singa, maka dia akan lari daripada singa. Tak, kalau kita jumpa singa, kita nampak singa, kita takut singa, kita akan lari daripada singa. Tetapi man khafallah haraba ilaihi. Tetapi siapa yang takut kepada Allah, nak lari ke mana lagi? Bukan lari daripada Allah, lari kepada Allah. Berbeza kalau kita takut dengan singa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kata para ulama, barang siapa yang betul-betul takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka segala makhluk lain dia tak akan takut, kerana dia dah takut kepada Khalik. Tetapi siapa yang tak takut kepada Allah, maka dia akan takut daripada makhluk walaupun sekecil-kecil makhluk. Makhluk tak nampak pun dia takut sampai tak boleh buat apa-apa, kerana dia tak takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kuncinya di sini adalah kita nak katakan bahawasanya tujuan kita beriktikaf, tujuan kita beribadah, tujuan kita mengaji Al-Quran, semuanya adalah untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita tanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya akan datanglah sakinah, akan datanglah tamakninah dalam hati kita, ketenangan dan kebahagiaan dalam hati kita di dunia, seterusnya di akhirat. Sebab itulah ada satu kisah yang diceritakan bahawasanya seorang soleh ini ditangkap oleh seorang raja yang kejam.
Tak, ditangkap oleh seorang raja yang kejam, maka ditempatkan dalam penjara. Maka setelah diletak dalam penjara, dimasukkan seekor singa yang sangat besar dalam penjara tersebut. Maka hanya dalam penjara tersebut orang soleh tadi dengan seekor singa. Dan di luar penjara tadi ramailah pegawai-pegawai dan termasuk raja yang kejam tadi tengok kepada keadaan soleh tadi, orang soleh tadi. Tetapi singa tadi tak mendekati pun kepada orang soleh tadi. Kerana apa? Kerana orang soleh tadi takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makhluk takut kepadanya. Singa sendiri takut untuk mendekati dia. Tetapi dalam keadaan macam tu sekalipun, dilihat oleh pegawai-pegawai raja tadi, dia tengok macam orang soleh tadi tengah fikir tentang sesuatu perkara. Dia tengah fikir macam dalam keresahan. Tetapi singa tak pergi dekat dengan dia. Maka bila dikeluarkan singa tersebut dan dikeluarkan orang soleh tadi, dilepaskan, sebelum dilepaskan, raja pun bertanya kepada dia, "Wahai fulan, wahai orang soleh ini, kenapa aku tengok tadi kamu ketika mana berada dalam penjara bersama dengan singa, kamu seakan-akan resah. Kamu seakan-akan risau sesuatu perkara. Sedangkan singa tadi tak mendekati pun kamu." Maka kata ulama tadi ataupun kata orang soleh tadi, "Aku tak takut daripada singa tersebut. Tetapi aku duduk fikir ni, adakah air liur singa ini najis atau tak najis? Kalau dia datang dekat aku takut terkena pada pakaian aku." Itu yang dia fikirkan ketika mana dia berdua-duaan dalam penjara bersama dengan seekor singa. Maka itulah keadaan, contoh keadaan orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takkan pernah takut dengan makhluk. Tetapi kita ini, orang mukmin yang dhaif, orang mukmin yang masih lagi lemah kita punya iman, kita kena berusaha untuk tanamkan takut kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, barulah datang ketenangan hati kita. Maka kalau hati kita tidak tenang, hati kita tidak sentiasa rasa resah dan juga takut, itu menunjukkan kita belum lagi kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum lagi sampai kepada tahap takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita selalu baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong kita, dan kita tak pernah takut kepada makhluk, insya-Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman dan ditambahkan iman ke dalam hati kita, dalam saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Malam ni banyak komen lain tak berapa ni lah, tak berapa okey sikit. InsyaAllah lah kita akan tengok pada kelas yang akan datang. Tak tahu kenapa. Baik, jadi sampai situ saja pada malam ini, insya-Allah. InsyaAllah pada hari Ahad depan, insya-Allah kita akan sambung lagi kelas kita dalam membicarakan beberapa adab lagi yang saya akan tengok balik apa tajuk yang sesuai. Dan selepas selesai kitab adab ini, insya-Allah saya akan bukakan mungkin kitab hadis kot, baca beberapa hadis untuk kita berkongsi manfaat, berkongsi kebaikan, insya-Allah. Wassallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.